Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okay, bersama dengan saya Kristina dalam slot Sirah Time. Macam biasa, setiap petang kita akan berkongsi berkenaan dengan sirah-sirah Nabi. Dan pada bulan lepas kan, bulan lepas dan bulan ni jugalah, awal bulan ni saya dah berkongsikan pun berkenaan dengan kisah Nabi Muhammad SAW, keseluruhan cerita baginda Nabi Muhammad. Okay, jadi sekarang kita pun baru lagi, minggu lepas saya baru mula start dengan kisah Nabi Adam AS. Okay, untuk anda yang baru nak join, okay, anda boleh tengok semula di IGTV kita. InsyaAllah live saya yang lepas saya ada kongsikan berkenaan dengan Nabi Adam dan juga Nabi Muhammad. Okay, jadi hari ni saya akan sambung lagi berkenaan dengan Nabi Adam AS. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan kepada anda semua yang belum lagi subscribe YouTube Arayan Hijrah, anda boleh pergi YouTube, anda boleh pergi ke channel kita Arayan Hijrah dan subscribe, dan juga Nur Hafizah Saad. Okay, jadi FB page kita juga. Untuk anda yang belum lagi, yang selalu main Facebook kan, boleh juga pergi ke FB page kita, boleh like, okay, untuk tahu update kita, dan juga FB page Nur Hafizah Saad. Okay, baik. Jadi sebelum saya mulakan perkongsian pada petang ni, kita mulakan dengan bacaan doa dululah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, baik. Okay, jadi untuk anda yang baru masuk, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, apa yang saya akan kongsikan hari ni masih lagi berkenaan dengan kisah Nabi Adam AS. Okay, jadi sebelum ni saya dah kongsi pun berkenaan dengan Nabi Adam AS dan Siti Hawa dikeluarkan daripada syurga. Okay, atas sebab Nabi Adam dan juga Siti Hawa telah pun memakan buah larangan di dalam syurga. Okay, jadi setelah tu Nabi Adam dan Siti Hawa dicampak ke bumi, dan mereka dicampak di tempat yang berasingan. Okay, dan akhirnya bertemu kembali, okay, dan memulakan kehidupan yang baru. Dan hari ni kita akan sambung lagi berkenaan dengan kisah Siti Hawa melahirkan zuriat. Okay, jadi setelah bertemu kembali Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa, macam yang kita tahu sebelum ni mereka duduk di syurga, okay, dan dicampakkan ke bumi tanpa pakaian dan sebagainya semua. Okay, jadi adalah masanya waktu di syurga, okay, Nabi Adam AS dalam keadaan yang ialah tanpa pakaian, dan juga Siti Hawa juga dalam keadaan yang tanpa pakaian. Jadi masing-masing telah pun melihat aurat masing-masing, dan perkara tersebut orang kata mendatangkan menimbulkan naluri lah buat Nabi Adam AS. Okay, yang mana naluri tu Allah yang jadikan sendiri, okay, dan menyebabkan timbul keinginan bagi Nabi Adam AS untuk mendekati Siti Hawa. Okay, dan akhirnya mereka melakukan persetubuhan. Okay, jadi setelah persetubuhan tersebut, akhirnya Siti Hawa hamil lah. Okay, jadi apa yang berlaku adalah Siti Hawa dah hamil, serta Siti Hawa telah pun melahirkan anak kembar, iaitu sepasang anak kembar, iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan. Okay, jadi kembar yang pertama yang lahir ialah bernama Qabil. Okay, Qabil. Dan kembar yang seterusnya adalah perempuan. Yang kedua adalah perempuan yang bernama Iqlimah. Okay, jadi mereka adalah kembar sulung Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa lah. Okay, baik. Jadi anak Nabi Adam AS dan Siti Hawa ni, Iqlimah ni adalah seorang yang cantik, seorang perempuan yang cantik jelita, yang wajahnya sangat-sangat lah orang kata ialah berseri cantik kan. Okay, jadi setelah cukup bulan berikutnya lahir lagi kembar kedua Nabi Adam AS dan juga
Siti Hawa. Okey, jadi kedua-dua kembar ni sama juga, lelaki dan perempuan. Yang mana yang lelaki dinamakan Habil dan juga yang perempuan pula dinamakan Labuda. Okey. Dan ada juga kitab yang menyebut nama Labuda ni, nama lainnya adalah Arifah. Okey. Okey. Jadi setelah remaja, anak-anak mereka yang lelaki Qabil dan Habil ni mulalah bekerja. Okey, bekerja menolong Nabi Adam alaihi salam. Okey, jadi Qabil ni dia punya dia lebih minat dalam bidang pertanian, urusan pertanian, tetapi Habil pula lebih suka menternak. Okey, jadi dia menternaklah kambing. Okey, jadi itu yang lelaki. Okey, anak-anak Nabi Adam alaihi salam. Yang perempuan pula Iqlimah dan juga Labuda ni tadi. Okey, apa yang mereka buat setelah remaja? Mereka menolong ibu mereka Siti Hawa mengurus rumah tangga, memasak dan kerja-kerja yang lain lah yang sesuai untuk orang perempuan. Okey. Jadi kehidupan mereka ni berjalan seperti biasa dengan aman damai tanpa ada perkara-perkara buruk yang berlaku. Okey. Jadi masing-masing bergiat di dalam kerja masing-masing dengan gembiranya, dan Qabil lebih senang dengan gandum, sayur, mentimun, kacang panjang dan macam-macam lagi tanaman sebab dia lebih minat kepada bahagian urusan pertanian. Manakala Habil pula asyik dengan kambing-kambingnya dan unta-untanya lah. Okey. Jadi dia pun duduklah dengan binatang ternakan dia, menguruskan binatang ternakannya daripada senja sampailah daripada pagi sampailah senja. Okey. Okey. Jadi kisah seterusnya saya akan kongsikan ini adalah berkenaan dengan Qabil, yang mana kita biasa dengar kisah berkenaan Qabil dengan Habil ni, yang mana Qabil membangkang hukum Allah. Jadi apakah kisahnya? Okey. Jadi hari berganti hari, so makin lama diorang makin orang kata membesar. Okey, jadi mereka anak-anak anak-anak Nabi Adam alaihi salam dan juga Siti Hawa. Okey, anak-anak Nabi Adam alaihi salam dan juga Siti Hawa mulalah berkehendak dan berkeinginan untuk memulakan hidup berumah tangga. Okey, dan membina keturunan mereka lah. Okey. Jadi Nabi Adam AS pun fikirlah macam mana lah nak buat ni kan. Macam mana nak buat sedangkan pada waktu tu yang hidup adalah keluarga mereka sahaja. Okey. Okey. Jadi Nabi Adam AS pun tertanya-tanyalah apakah dia boleh mengahwinkan anak-anak dia sesama anak. Okey. Sebab ini saya katakan tadi, masa tu hanya mereka sahaja manusia yang hidup di atas muka bumi. Okey, jadi macam mana nak mengahwinkan anak-anak mereka ni dengan siapakah? Okey, jadi Nabi Adam alaihi salam dia tak bertindak sendiri, tapi Nabi Adam terus bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan Allah menurunkan hukumnya berupa 10 lembaran suhuf. Okay, suhuf ni berupa lembaran lah. Dia tak sama seperti kitab, tak tebal, mungkin adalah helai kertas macam tu. Okay, jadi Allah turunkan hukum-hukumnya kepada Nabi Adam AS yang diantaranya mengandungi hukum pernikahan. Okay, jadi apa yang Allah katakan, apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam AS, kembar pertama hendaklah dikahwinkan dengan pasangan kembar yang kedua. Okey. Dan begitulah sebaliknya. Manakala kembar ketiga hendaklah dijodohkan dengan pasangan di dalam kembar keempat. Okey, begitulah seterusnya. Alright. Jadi setelah Nabi Adam AS menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Nabi Adam pun sampaikanlah kepada anak-anak dia, yang mana anak-anaknya pun dah sampai umur dan sesuai lah untuk mendirikan rumah tangga. Okey. Jadi seperti yang kita tahu, pasangan kembar pertama Nabi Adam AS adalah Qabil dan Iqlimah, dan pasangan kembar Nabi Adam yang kedua adalah
Habil dan juga Labuda, kan? Okey, jadi apabila Qabil mendengarkan kata-kata ayahnya bahawa dia terpaksa dijodohkan dengan Labuda, okey, kenapa dijodohkan dengan Labuda? Seperti yang Allah letakkan dalam hukumnya tadi. Okey, Allah katakan kembar sulung yang pertama hendaklah dinikahkan ataupun dikahwinkan dengan yang bongsu lah. Okey, jadi Qabil ni terpaksa berkahwin dengan Labuda. Okey, kembarnya yang kembar perempuannya yang daripada kembar kepada Habil lah. Okey, jadi Qabil perlu dinikahkan dengan Labuda, manakala Habil anak lelaki kedua kepada Nabi Adam AS perlu dinikahkan dengan Iklimah, yang mana Iklimah ni yang sangat cantik tadi, anak Nabi Adam yang sangat cantik tadi. Okey, jadi bila Qabil tahu je dia perlu dijodohkan dengan Labuda, bukan dengan Iklimah, kembarnya sendiri. Okey, jadi Qabil pun merasa sangat marah, sangat-sangat marah. Okey, dan dia tak bersetuju dengan apa yang ayahnya Nabi Adam AS sampaikan. Sampailah hari yang Qabil ni dinikahkan dengan Labuda ni tadi, masih lagi Qabil ni menentang. Okey, jadi dikatakan kepada ayahnya, saya tidak setuju saya dinikahkan dengan Labuda. Dia tidak secantik kembar saya. Okey, kembar yang dimaksudkan adalah Iklimah lah. Okey, jadi apa lagi yang Qabil katakan, jodoh saya ialah kembar saya sendiri. Saya tak mahu berkahwin dengan orang lain. Saya tak mahu ayah putuskan perkara yang tidak adil ini. Okey, jadi di sini jelaslah bahawa Qabil sangat-sangat menentang dan sangat-sangat tak setujulah bila dikahwinkan dengan Labuda, sebab dirasakan bahawa dia sepatutnya berkahwin dengan kembarnya sendiri, iaitu Iklimah yang sangat cantik tadi. Okey, tapi dengan hukum Allah, Allah tak izinkanlah. Okey, jadi apa yang berlaku lagi setelah itu, Nabi Adam AS memang sangat sedih mendengarkan anaknya yang menentang hukum Allah tu tadi. Jadi untuk membuktikan bahawa hukum tersebut bukannya datang daripada Nabi Adam sendiri, okay, Nabi Adam nak tunjukkan kepada anaknya Qabil ni tadi. Lalu Nabi Adam menyuruh Qabil dan Habil untuk menyediakan korban masing-masing. Okay, dan korban itu hendaklah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meletakkannya di atas sebuah bukit. Okey, untuk menentukan bahawa hukum itu adalah sebenarnya datang daripada Allah dan bukannya Nabi Adam AS sendiri. Okey, jadi di mana korban itu perlu diletakkan adalah di Jabal Qubis. Okey, Jabal Qubis. Okey, jadi Nabi Adam AS pun berkatalah kepada anaknya, baiklah anakku, kalau kau tidak percaya bahawa ini adalah ketentuan daripada Tuhanku, marilah kamu persembahkan korban kau kepadanya. Okey, sembahkan korban mereka berdua ini kepada Allah SWT. Apalagi kata Adam, kau satu korbankan dan Habil satu korbankan. Mana-mana korban yang diterima, ini menunjukkan dengan jelas bahawa hukum ini adalah datangnya daripada ketentuan Allah SWT. Jadi sesiapa yang korbannya diterima, dialah yang akan mengahwini Iklimah. Kalau korban kau yang diterima, kata Nabi Adam AS kepada Qabil, okay, maka kaulah yang akan berkahwin dengan Iklimah. Tetapi kalaulah korban Habil yang diterima, maka Habil lah yang akan berkahwin dengan Iklimah. Jadi Qabil perlu berkahwin dengan Labuda jugalah. Macam itulah kata-kata Nabi Adam AS kepada anaknya Qabil tadi. Jadi keesokan harinya semua anak-anak Nabi Adam AS pergi ke tempat korban yang akan dipersembahkan kepada Allah SWT tadi. Okay, pergi ke Jabal Qubis tu tadi untuk mempersembahkan korban mereka. Jadi Qabil membawa hasil usahanya, yang mana Qabil ni tadi kan dia banyak dia banyak menguruskan urusan pertanian. Jadi dia bawalah usahanya, dipersembahkan kepada Allah SWT di atas bukit Jabal Qubis tadilah. Okay, manakala Habil pula membawa seekor kambing. Okey, jadi Qabil membawa usaha
usaha pertaniannya, manakala Habil pula bawa binatang ternakannya iaitu kambing. Jadi pada akhirnya siapakah korban yang Allah terima? Akhirnya Allah terima korban Habil. Kenapa Allah terima korban Habil? Jadi korban yang Qabil bawa adalah usaha tanamannya, yang mana tanaman tersebut adalah sekarung gandum yang mana rendah mutunya. Sebaliknya dengan Habil membawa binatang ternakannya iaitu kambing. Kambing tu bukannya kambing yang kurus, tapi kambing yang gemuk, yang sihat. Jadi akhirnya Allah terima korban siapa? Korban Habil. Jadi setelah Nabi Adam alaihissalam selesai mendirikan solat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah SWT, memberitahu Allah berkenaan dengan korban kedua-dua anaknya tersebut. Lalu apa yang berlaku? Tiba-tiba turun api dari langit lalu menyambar kambing Habil. Nak dikatakan di sini Allah menerima korban Habil lah. Tiba-tiba turun api dari langit menyambar kambing Habil dan dibawa terus kambing tersebut ke langit. Jadi korban Qabil tidak disentuh langsung. Jadi kesimpulannya di sini, korban Habil lah yang diterima dan Habil lah yang akan berkahwin dengan Iklimah. Jadi mereka semua terkejut dengan apa yang berlaku. Nampak kebesaran Allah di situ. Maknanya kata itu adalah bukannya orang kata hukum dikeluarkan daripada Nabi Adam sendiri, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah apa yang berlaku tersebut, Allah pun dah pilih korban Habil lah yang paling terbaik. Apa yang berlaku? Qabil cuba untuk mengancam Habil, untuk bunuh. Dia mengungkut untuk bunuh Habil tadi. Jadi sebenarnya selepas apa yang berlaku di atas Jabal Qubis tu tadi, Qabil sebenarnya masih tidak mengendahkan pun, walaupun itu adalah orang kata hukum Allah, memang hukum Allah, ya Allah yang tentukan, tapi dia masih lagi tak dapat terima. Kerana apa? Hatinya dah pun diselaputi dengan debu-debu kekufuran. Maka disebabkan itulah dia masih tak boleh terima, walaupun itu bukan hukum yang dikeluarkan daripada ayahnya, tetapi Allah SWT. Jadi dia memang tak nak terima pun ketetapan tersebut. Lalu dia masih berazam untuk menjadikan Iklimah sebagai isterinya. Dia akan cuba sedaya upaya dengan cara bersih ataupun kotor, dia akan cuba mendapatkan Iklimah. Jadi bagaimanakah cara Qabil mahu merampas Iklimah? Jadi sejak peristiwa persembahan korbannya tidak diterima oleh Allah SWT, dirinya terlepas daripada memiliki Iklimah, Qabil setiap hari termenung dan bermuram durja. Bermuram durja, dan Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa pun perasanlah apa yang berlaku kan. Tetapi apa yang ibu bapa boleh buat hanyalah nasihat, sebab itu hukum Allah, kita tak boleh nak tentang. Jadi Nabi Adam AS terima je ketentuan tu dan menasihati anaknya Qabil ni tadi. Tapi Qabil tak mendengarlah, walaupun dinasihat sebanyak mana pun. Baik. Jadi satu hari Qabil bersuara kepada Habil dan mendesak Habil untuk menceraikan isterinya iaitu Iklimah. Tapi Habil memang tak akan menceraikan isterinya Iklimah. Kalau diceraikan sekalipun, Allah tak izinkan untuk Qabil berkahwin dengan Iklimah kan. Jadi Qabil masih mengugut lagi dan mengancam akan membunuh Habil. Tetapi Habil masih enggan untuk menurut kemahuan abangnya. Sebab apa? Sebab dia tak nak melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa lagi?
Okey, apa yang berlaku lagi adalah ni topik yang terakhir yang saya akan kongsikan pada petang ni. Okey, yang mana Qabil sanggup memikul amanat kerana muslihat. Jadi apa yang berlaku? Okey. Sebelum tu ada percakapan di antara Qabil dan Habil ni ada diceritakan dalam surah Al-Maidah ayat 27 ke 29. Okey, yang bermaksud ceritakanlah kepada mereka kisah dua putera Adam, yakni Qabil dan Habil, menurut yang sebenarnya. Okey, Allah kata, dan kemudian ketika keduanya mempersembahkan korban masing-masing, maka diterima dari salah seorang antara keduanya hanyalah Habil, dan tidak diterima dari korban yang lain, iaitu korban Qabil tadi. Okey. Jadi Qabil pun berkata, aku pasti membunuhmu. Dijawab oleh Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa sahaja. Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku. Okey. Jadi sesungguhnya aku takut kepada Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kau kembali, yakni ke alam akhirat, dengan membawa dosa kerana membunuhku dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Okey, itu conversation antara Qabil dan Habil lah, yang mana dicatatkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 27 hingga ke 29. Waalaikumsalam, selamat petang. Okey. Jadi ada riwayat mengatakan bahawa Qabil tak segera membunuh Habil. Jadi apa yang berlaku? Setiap hari Qabil ni cuba mencari waktu yang tepat untuk membunuh Habil tadi. Okey. Okey, jadi apabila sampai masanya, ada satu hari ni Nabi Adam alaihi salam dan isterinya Siti Hawa, okey, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama Siti Hawa menunaikan ibadat haji. Okay, jadi Allah SWT memerintahkan Nabi Adam AS dan Siti Hawa untuk menunaikan ibadat haji. Jadi mereka perlu pergilah. Okay. Jadi apa yang berlaku, sebelum Nabi Adam AS pergi bersama Siti Hawa meninggalkan anak-anaknya, Nabi Adam telah memesan kepada bukit di sekitar kediamannya untuk menjaga anak-anaknya. Okay, dari terjadi apa-apa yang tidak diingini, kerana Nabi Adam tahu masih ada lagi pertelingkahan yang tidak selesai antara kedua-dua anaknya. Okey. Jadi bila Nabi Adam meminta pertolongan daripada bukit tadi, bukit tak nak. Okey, jadi bukit tak sanggup, lalu bukit menawarkan kepada langit. Tetapi masih lagi langit menolak. Okay. Langit menolak, dan langit tawarkan kepada bumi untuk menjaga anak-anak Nabi Adam AS, tetapi bumi pun enggan. Okay. Dan akhirnya Nabi Adam AS pun terpaksalah menawarkan kepada anak sulungnya, iaitu Qabil, okay, untuk menjaga dengan baik adik-beradiknya. Okay. Jadi bila Qabil ni terima amanat ayahnya Nabi Adam AS tadi untuk menjaga adik-adiknya, lalu adalah orang kata yang akan dilakukan oleh Qabil ni tadi. Okay, ambil kesempatan tu untuk cuba mencari masa membunuh adiknya Habil. Okay. Jadi dengan senang hati Qabil menerima amanat daripada ayahnya tersebut, kerana memendam dalam dadanya untuk membunuh Habil tadi. Jadi perilaku Qabil ni disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai apa? Sebagai perilaku manusia yang paling jahil dan paling zalim. Sebab apa? Sanggup terima amanat tapi menyembunyikan niat yang jahat terhadap amanat yang ditinggalkan kepadanya. Okay. Alright. Sorry, saya berperasan. Sekejap, ada soalan. Betul ke kalau kita bunuh cicak kita akan dapat pahala bila hari Khamis? Saya tak berani nak kupaskan. Mungkin ada dalam
hadis, okey, boleh rujuk kepada ustaz atau ustazah yang lebih arif ataupun lebih faqih berkenaan dengan ini. Okey. Okey, sambung lagi sikit. Okey. Okay, jadi dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-72 Allah ada berfirman yang bermaksud sesungguhnya kami, yakni bagi pihak Nabi Adam AS, okay, menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung ganang, maka semuanya enggan untuk memikul amanat tersebut dan mereka khawatir tidak dapat melaksanakannya. Dan manusia, yakni Qabil, telah menyanggupi untuk memikul amanat menjaga semua saudara-saudaranya ketika bapanya Nabi Adam AS mengerjakan ibadat haji di Baitullah. Okay, sesungguhnya manusia itu sangat zalim lagi sangat bodoh. Okay, ini maksud daripada surah Ahzab ayat yang ke-72. Okay, yang mana Allah menceritakan berkaitan dengan kisah Qabil inilah. Okay. Jadi setelah Nabi Adam AS berangkat ke Baitullah mengerjakan ibadat haji, mulalah tragedi yang paling buruk dalam sejarah peradaban manusia, okay, iaitu pengasas kerja membunuh. Okey. Jadi, okey, nampak ada yang cakap dah masuk waktu asar. Okey, jadi kita stop sampai sini kisah hari ini. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan bermulalah tragedi yang paling buruk dalam sejarah peradaban kemanusiaan, esok kita akan sambung lagi. Okey, apa yang berlaku terhadap Qabil dan Habil, apa yang Qabil lakukan semasa kepergian bapanya dan ibunya sepanjang mengerjakan haji di Baitullah. Okey. Okey, baik. Jadi saya harap hari ini anda semua yang menonton dapatlah serba sedikit apa yang saya kongsikan berkenaan dengan kisah Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa dan juga anak-anaknya. Okey. Jadi sebelum kita akhiri perkongsian pada petang ni, dan insya-Allah kita akan sambung esok, kita tutup dengan bacaan doa tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi untuk petang ini itu saja. InsyaAllah anda yang masih lagi nak mendengarkan berkenaan dengan kisah Qabil dan Habil ini, InsyaAllah boleh menonton live saya petang esok. InsyaAllah doakan saya. Okey. Jadi itu saja untuk petang ni. Segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk datangnya daripada saya, dan saya mohon ampun atas kekurangan yang ada pada diri saya, dan mohon ampun kepada anda jika ada kekurangan dan terkasar bahasa dan sebagainya lah. Saya mohon ampun. Okey. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okay, kita dah nak end pun live ni. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk next live. Okay, semoga sentiasa dalam rahmat Allah SWT, InsyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.